Perkembangan kes rasuah dan pengubahan wang haram Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9 Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Dan kemarin dikatakan pihak ISPRM telah menahan seorang individu, yaitu pengurup wang. Pengurup wang untuk apa, sahabat semua? Pandai juga mereka ya. Jadi berkaitan dengan Ismail Sabri pula, selepas menghilang sehari, tidak hadir dalam satu sesi soal jawab siasatan, kemarin beliau disiasat selama 6 jam. Lama tuh. Mungkin tertidur-tidur kali ya, Ismail Sabri di pejabat ISPRM. Jadi untuk yang pertamanya, mari kita lihat kenyataan media ini. Ismail Sabri beri keterangan lebih 6 jam di ISPRM kemarin selepas beliau hilang. Jadi Ismail Sabri ya selesai memberikan keterangan kepada ISPRM kemarin, dan Ismail Sabri dilihat meninggalkan ibu pejabat ISPRM pada jam 4.35 petang. Terdahulu dia tiba di ibu pejabat ISPRM pada jam 9.53 pagi, dan proses merakam keterangan berlangsung selama lebih daripada 6 jam. Ahli parlimen Berai itu disiasat berkaitan dengan kes rasuah dan pengubahan wang haram berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia semasa tempoh perkhidmatannya dari Ogos 2021 hingga November 2022. Kes disiasat mengikut Aktah ISPRM 2009 serta Aktah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Isnin lepas, Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki dilaporkan berkata, beberapa fail baru dibuka berhubung siasatan terhadap Ismail Sabri, susulan maklumat dan hasil risikan terbaru pihaknya, dan terdapat banyak lagi perkara yang perlu diajukan kepada bekas Perdana Menteri itu. 3 Mac yang lalu, Azam dilaporkan berkata, Ismail Sabri ialah suspek bagi siasatan kes rasuah serta pengubahan wang haram, susulan penemuan wang tunai kira-kira 170 juta dalam pelbagai mata wang dan 16 kg jongkok emas di dalam sebuah safe house hasil serbuan daripada pihak ISPRM. Hebat sahabat semua. Itu baru setahun lebih. Kalau sampailah setahun memerintah, kes seperti ini pun sudah berlaku. Ini adalah satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat satu lagi kenyataan media daripada pihak ISPRM. Ya. Oke, ini dia. Kes Ismail Sabri, ISPRM tahan pengurup wang untuk bantu siasatan. Wow, pengurup wang ya. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ISPRM hari ini menahan seorang pengurup wang berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram yang membabitkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya ISPRM Tan Sri Azam Baki berkata, suspek direman selama 2 hari bagi membantu siasatan. Namun, suspek dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Beliau berkata, suspek kemudian dirujuk kepada doktor dan disahkan mengalami masalah jantung tersumbat sebelum dilepaskan bagi menerima rawatan rapi. Dalam pada itu, Azam berkata, proses merakam keterangan Ismail Sabri mungkin akan mengambil beberapa sesi lagi sebelum selesai.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pendakwaan, beliau berkata masih ada beberapa individu lain yang perlu dipanggil untuk dirakam keterangan. Petang tadi, bekas Perdana Menteri itu dilihat meninggalkan ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada 4.35 petang. Selepas proses merakam keterangan berlangsung selama lebih daripada 6 jam. SPRM mengesahkan bahawa proses merakam keterangan Ismail Sabri akan disambung lagi hari ini. Beliau disiasat mengikut kes rasuah dan juga pengubahan wang haram, berhubung perbelanjaan serta perolehan dana untuk mempromosikan dan mempublicity program Keluarga Malaysia sepanjang tempoh perkhidmatannya Ogos 2021 hingga November 2022. Hadi Awang sendiri menyatakan bahawa siapa ini? Ismail Sabri. Ismail Sabri ini bukan Perdana Menteri bagi Barisan Nasional katanya. Ya. Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Itu antara pengesahan yang dibuat oleh Hadi Awang. Kerana kononnya ketika itu BN hanya ada beberapa kerusi dan majoritinya adalah Perikatan Nasional. Jadi Ismail Sabri adalah Perdana Menteri Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional ketika itu. Jadi adakah persoalan kita? Adakah ada pemimpin ya daripada Parti PAS dan Bersatu yang turut terlibat maupun bakal disiasat ya dalam kes ini? Karena kes ini bukanlah satu kes yang kecil. Ini adalah kes yang besar melibatkan 700 juta ringgit dana uang negara, uang rakyat dan sebagainya. Jadi siasatan menyeluruh harus dilakukan sebaik mungkin supaya segalanya, siapa yang terlibat, siapa dalangnya, harus dikenakan tindakan sekeras-kerasnya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkam, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.